Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu yang kita bawakan untuk pada pagi ini tentang misi kemanusiaan Lombok bersama dengan Puan Nora Jumiah Mardi ataupun lebih dikenali sebagai Sis Mia, ya? Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sis Mia, dengan kata kan baru balik dari Lombok baru-baru ini kan untuk misi kemanusiaan di sana. Kalau boleh kongsikan, ceritakan kepada kita tentang misi tersebut. Okey, alhamdulillah Islamic Relief Malaysia telah menjalankan misi kemanusiaan ke Lombok pada 12 hingga 18 November yang lalu. Kira memang masih fresh, baru balik. Yang mana misi ini kita ada sertai 4 kaki tangan Islamic Relief, kemudian ada ikon kita juga Diana Amir dan juga penyanyi nasyid Saujana. So sepanjang proses misi kemanusiaan tu adalah misi yang syarat dengan emosi. Kita jumpa dengan ramai penerima bantuan yang memang kita telah bantu dan insya-Allah yang akan kita bantu dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Kalau kita tahu Lombok dikenali sebagai tempat peranginan, pulau-pulau yang cantik, tapi di sebalik kecantikan tu sebenarnya ada sisi-sisi lain yang yalah untuk kita kongsikan bersama. Betul. Dan kalau kata macam contoh di Lombok ni adalah objektif utama kita nak melihat sendiri projek dan bantuan yang dijalankan oleh Islamic Relief secara keseluruhan, meliputi macam bantuan Lombok pernah dilanda gempa bumi dulu, jadi bantuan kecemasan dan juga bantuan menjana pendapatan. Kita nak bantu ibu bapa ataupun lebih kepada macam komuniti ibu tunggal, menyara anak mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka dan juga fokus kepada projek anak-anak yatim. Kita nak bantu anak-anak yatim ni, kita tak nak cycle kemiskinan tu terus berterusan. Jadi kita bantu mereka dari segi pendidikan, yang mana kita tahu kalau kita bantu daripada sudut pendidikan, pemikiran mereka juga akan lebih berpandangan jauh. Dan insya-Allah kita memang yakin dan pasti mereka dapat putuskan cycle kemiskinan tu. Macam daripada segi cabaran pula, kalau kita tengok ni sepanjang masa kita bertemu dengan penerima bantuan yang kita bantu. Apa garapan ataupun permulaannya itu kan bila tengok kawasan tu, apa perasaan ketika itu? Kalau nak ikutkan macam laporan projek, bantuan projek yang kita visit dekat sana adalah projek Cendawan dan juga projek Madu Kelulut. Kalau kat sana dia panggil Trigona. Projek yang kita dah memang jalankan ni daripada 2018 adalah projek memang hasil tajaan Islamic Relief Malaysia dengan sumbangan rakyat Malaysia. Ini adalah hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. Okey, bila kita tengok, bila kita bertemu sendiri dengan penerima manfaat, orang-orang yang telah kita bantu ni, bila kita dah temu bual mereka, memang rata-rata mengatakan bahawa sumbangan yang kita berikan, yang rakyat Malaysia berikan ni memang memberi impak yang besar kepada mereka. Yang pertama macam contohnya projek Cendawan ni, dahulunya komuniti ibu ni dia bekerja berat, kerja pecah batu. Ambil masa macam mungkin satu hari pendapatannya mungkin RM5 ke RM10 sehari. Tapi bila kita mula perkenalkan dengan projek Cendawan ni, mereka kreatif. Mereka mula keluarkan produk daripada cendawan menjadi meatball bakso. Daripada cendawan dia jadi kerepek cendawan, jadi aiskrim cendawan. Jadi kepelbagaian tu daripada situ pendapatan mereka pun lebih bertambah. Dan juga yang bagus ni bila masa kita jumpa ketua komuniti kaum ibu ni cakap, dia kata insya-Allah, dia kata ke depannya dia kata dia nak bina lebih banyak lagi pondok-pondok cendawan ni, sebab dia kata dia nak wujudkan peluang pekerjaan kepada komuniti setempat supaya manfaat tu ramai lagi lebih boleh mendapat manfaatnya. Dan daripada sudut pendidikan anak-anak pula, kalau ikutkan tahap pendidikan kanak-kanak kat sana, macam ramai yang terpaksa berhenti sekolah sebab ibu bapa tak mampu. Yang mana macam contoh ibu tunggal lagilah kan, kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah, jadi hanya ibu sahaja yang menyara keluarga. Jadi bila adanya projek yang kita bantu ni, projek Cendawan dan juga projek Madu Kelulut ni, alhamdulillah anak-anak ni sudah mula kembali ke sekolah. Dan ada yang kita dah jumpa tu pun memang gembiralah, anak-anak dah mula kembali ke sekolah. Lepas tu anak-anak pun macam sihat. Kalau tak, anak-anak ni kita nampak macam ada masalah malnutrisi. Tak cukup kurang makan, tak cukup makan, kurang. Selepas kita bantu, alhamdulillah memang ada yang sampai menangis-nangis berterima kasih kepada yang kitalah yang datang dan juga kepada rakyat Malaysia kerana ialah prihatin dengan negara jiran, membantu. Baik, kalau saya nak tanyakan sedikit mungkin dari segi tadi kita bercakap tentang pendidikan, kita nak memusnahkan kemiskinan di antara mereka kan. Jadi berapa antara golongan ataupun keluarga yang telah diberikan bantuan di sana? Okey, kalau macam daripada segi projek Kubus tu, projek Cendawan dan juga projek Madu Kelulut tu, roughly dia dalam 5 penerima bantuan yang mendapat manfaat
perjumpaan tu lebih kurang 500 ke 1000 orang. Ramai. Ramai. Dan juga kalau kata kita ada khusus projek macam contoh projek My Yatim, kita namakan projek My Yatim. Satunya adalah projek yang general yang mana orang ramai boleh bagi sumbangan serendah 5 ke 10 ringgit. Yang ini maksudnya nanti kita akan kumpulkan 5 ringgit 10 ringgit ini, kita bila dah capai satu amount katakan 100,000 ke 200,000, kita akan attach dengan satu projek yang berbentuk komuniti sedikit. Kemudian kita ada juga spesifik punya projek yang mana penajaan anak yatim di 25 buah negara. Bukan sahaja maksudnya rakyat Malaysia boleh menaja anak di Indonesia, tidak. Boleh juga kalau kata berminat nak taja anak yatim di Palestin, anak yatim di Syria, boleh pilih. Boleh bagi tahu juga dekat kita nak lelaki atau perempuan, insya-Allah nanti kaki tangan kita akan cuba suitkan mengikut keperluan. Bagi penajaan anak yatim yang khusus untuk penajaan ni, dia ada komitmen sedikit. Sumbangan dia RM350 sebulan dan komitmen untuk terikat dengan projek ini adalah minimum 2 tahun. Yang mana kalau boleh kita ada visit juga anak-anak yang mana kita nampak impact itu bila kita bantu dengan penajaan anak yatim ni. Ada seorang adik yang kita jumpa ni, adik Arda, dia dah grad. Dia dah grad, kita bantu dia daripada sekolah rendah, dia bagi tahu kita, dia kata, "Kakak, saya sangat gembira sangat," dia kata, "bila Islamic Relief bantu ni," dia kata. Sebab daripada saya sekolah menengah sampai saya ke universiti, saya bertemu dengan kawan-kawan ramai yang terpaksa berhenti sekolah sebab mak ayah mereka tak mampu. Tapi syukurnya saya, dia kata, walaupun ayah saya tak ada, mak saya dapat menyari saya seorang dengan pendapatan tak seberapa, mak dia hanya jual keripik ubi macam tu. Tapi duit tajaan Islamic Relief ni lah yang bantu saya sampai saya grad, dia kata. InsyaAllah. Dan dia grad tu dengan keputusan dia pointer 3.7 plus. Cemerlang. Cemerlang. Alhamdulillah. Now Islamic Relief tengah bantu dia untuk dapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dia, lebih kurang macam bahagian kimia industri macam tu. Dan ada seorang lagi juga kita tengok, itu yang daripada sudut yang kejayaan. Yang mana kita juga ada jumpa penerima bantuan yang kita bantu ni, nak kata terlambat tu tidaklah. Tapi bagaimana kemiskinan tu sebenarnya mengakibatkan anak yang awalnya lahir normal, tapi kemudiannya berstatus OKU. Okey, adik ni bernama adik Siti Humainah. Masa kita jumpa, sekarang tahun ini adik Siti Humainah ni sebenarnya berumur 15 tahun. Tapi sewaktu kita jumpa tu, fizikalnya lebih kurang macam anak yang berumur 10 ke 11 tahun sahaja. Dia tak boleh menguruskan diri, dah tak boleh bercakap, penglihatan pun semakin kabur, tak nampak, memang mak dia sahaja yang uruskan dia. Walaupun dia lahirkan normal ya? Lahirnya asalnya normal. Puncanya adalah dulu waktu ayah masih ada, ayah pergi ke Malaysia bekerja untuk tambah pendapatan. Alhamdulillah. Kemudian bila Siti Humainah lahir, mungkin adalah setahun sekali ke pulang macam tu. Tapi yang macam tragisnya masa kita jumpa tu, mak dia cerita sambil menangis dengan kita tu, dia cakap selepas 4 tahun ayahnya bekerja di Malaysia, pulang hanya sekujur tubuh aja. Masya-Allah. Meninggal, ayah dia meninggal. Kemudian ada isu konflik keluarga sedikit, harta yang ayah dia ada tinggalkan sedikit tu keluarga mertua ambil. Kemudiannya tinggallah Humainah dengan ibunya sahaja. Ibu pula kerja buat pottery, macam craft tangan. Itu pula mengambil masa, macam nak buat tu dalam 10 ke 15 pottery tu mengambil masa dalam 3 hari. Tapi satu pottery harganya hanya RM1 sahaja. Ya, macam mana nak survive ni? Kebanyakan mereka ni, kalau kita tengok latar belakang kerjanya, adalah kerja buruh harian, kerja petani. Ada kerja ada, tak ada kerja tak ada. Tak ada kerja, tak ada pendapatan, tak adalah makan. So macam itulah bila kita bertemu dengan adik Humainah ni, alhamdulillah lah tahun ini adik Humainah tu dah dia start sakit tu masa umur 4 tahun. Lepas dia tengok jenazah arwah ayah dia tu, dia mula demam, mula sawan. Lepas tu ibu pula memang tak ada duit nak bawa pergi ke hospital, jarak rumah jauh. Kemudiannya nak dapatkan rawatan-rawatan lain tak boleh. Itu yang dijadikan Humainah lahirnya normal, akhirnya sekarang berstatus OKU. Kita tengok memang macam sedih lah. Ibu dia bagi tahu, dia kata, kalau saya tengok anak-anak yang sebayu Humainah ni, saya jadi macam nangis sedih. Kalau anak saya pun misi yang syarat dengan emosi. Yes, dia rasa macam kecewa. Kalaulah saya boleh selamatkan anak tu dulu kan, mesti anak saya akan besar sama macam anak-anak ni. Itulah harapan. Itu yang kita rasa macam, ya Allah, pentingnya yang kalau boleh please kita harap sangat rakyat Malaysia, tolonglah sama-sama kita bantu anak-anak yatim ni. Jadi Sis Mia, bagaimana untuk masyarakat Malaysia sekarang ini bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia untuk berikan bantuan di mana? Seperti yang telah saya kongsikan tadi, kalau kata macam contoh
kita boleh membantu menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Ada RM5, ada RM10, bantulah semampunya. Sedikit lebih baik kalau disertai dengan ikhlas. Betul. Berbanding banyak tapi ada sedikit keangkuhan tu. Betul. Okey, kemudiannya kalau kata macam contoh RM350 itu kita rasa banyak. Tapi kita ada kes yang sebelum ni tim kita sebelum pergi ke Indonesia pada bulan Oktober kita ada tim Islamic Relief yang juga pergi ke Bangladesh. Masa kita pergi Bangladesh tu kita bagi tahulah ibu atau ayah angkat yang kat Malaysia yang ada tajak anak yang kat Bangladesh ni untuk kalau kata macam nak bagi surat atau nak bagi hadiah. Ada satu anak ni saya ingat saya namanya Siam Ali macam tu. Dia dapat banyak sangat hadiah. Saya tanya dengan kaki tangan yang jaga anak yatim ni, kenapa yang ini anak ni ada lebih? Oh, dia kata, Kak, untuk projek tajak ni kan RM350 tu mahal. Jadi ibu bapa dia ni dia kongsi kawan-kawan pejabat. Kongsi 5-6 orang, seorang RM50, RM70. Jadi dapatlah tajak seorang anak. Baik. Alhamdulillah, dan anak tu pun berjaya. Jadi mungkin inisiatif ni kita boleh ambil ambil contoh dan mungkin kita boleh sama-sama membantu Malaysia untuk kita memberikan misi kemanusiaan yang lebih baik kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih ucapkan kepada Puan Nurul Mardi, Pegawai Kanan Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia untuk perkongsian pada pagi ini. Dan seterusnya kita pun sudah berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dan kita sekarang nak bersama dengan Syafiqah pula di sana. Apakah perinciannya?